Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pintu hikmahmu ya Allah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, lapangkanlah dada kami ya Allah. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Kita mohon daripada Allah, semoga Allah mempermudahkan urusan kita, urusan hidup kita, urusan mati kita, urusan dunia kita dan urusan akhirat kita. Alhamdulillah, muslimin muslimat sekalian, terlebih dahulu saya mohon maaf kerana video live yang kita mulakan tadi tu kita terpaksa hentikan kerana ada beberapa masalah teknikal yang kita sedang cuba sebenarnya, try and error lah. Jadi akhirnya kita kembali kepada kaedah yang biasa. Mudah-mudahan selepas ini lebih lancar. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, marilah sama-sama kita memulakan majlis ilmu kita dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat sekalian, insya-Allah pada pagi yang barakah ini kita bersama dalam satu kuliah, satu majlis ilmu, salah satu taman syurga Allah secara alam maya. Mudah-mudahan kerana kekangan, ujian dan musibah COVID-19 ini, akhirnya kita terpaksa menyesuaikan diri menghadiri kuliah-kuliah secara alam maya. Dan kita mengharapkan pahala yang sama juga kita akan dapat seperti mana kita menghadiri majlis ilmu secara fizikal, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur majlis ilmu kita pada pagi yang barakah ini, iaitu Persatuan Kaki Tangan Islam Lembaga KWSP, PKIL KWSP, iaitu Persatuan Kaki Tangan Islam Lembaga. Seterusnya kepada semua staf KWSP di seluruh Malaysia, dan seterusnya kepada muslimin muslimat, ibu ayah, anak-anak yang sedang bercuti sekolah sekarang, dan insya-Allah saya yakin sekarang ini sangat ramai yang berada di rumah dalam kita menghadapi dan bekerjasama melawan ataupun berjuang untuk mengurangkan sebaran COVID-19, insya-Allah. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang saya kasihi sekalian, sepatutnya kuliah kita ini adalah selama 1 jam. Jadi kerana kita bermula lebih kurang dalam 11.20 dan insya-Allah kita akan berakhir pada jam 12.20. Lebih kurang begitulah. Jadi mohon maaf ya kepada pihak penganjur. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, kekal bersama dengan saya lebih kurang hampir 1 jam saja, dan kita akan kongsikan beberapa amalan yang bersesuai dengan tajuk ini. Tajuk yang diberikan kepada saya ialah Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bimbingan terbaik akhir zaman. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bimbingan terbaik akhir zaman. Bila kita sebut tentang sunnah Nabi, jadi insya-Allah kita akan berkongsi apakah amalan-amalan yang kita sebagai umat akhir zaman perlu pegang, perlu istiqamah, perlu amalkan, menjadi benteng kepada ujian ataupun fitnah akhir zaman, insya-Allah. Alhamdulillah, buku rujukan yang saya akan gunakan pada pagi ini iaitu 40 hadis amalan sedikit pahala berganda. 40 hadis amalan sedikit pahala berganda yang disusun oleh Ustaz Muhadir Haji Jol. Ustaz Muhadir Haji Jol. Jadi buku ini, tuan-tuan puan-puan sekalian,
Sebenarnya bukanlah saya nak menjual buku, tapi kalau ada orang tanya, biasa orang akan tanya. Setiap kali saya pegang buku, saya rujuk buku dan saya tunjuk buku apa yang saya rujuk, akhirnya ramai yang tanya, Ustazah mana nak beli buku tu. Dan Alhamdulillah itu satu perkembangan yang baik sebenarnya. Kan? Sebab apa kita mula nak menjadikan masyarakat kita, umat kita ini kembali kepada budaya membaca. Buku ni kecil saja, kalau boleh tengok macam besar tapak tangan saya lah. Maksudnya buku yang muat untuk handbag dan sebagainya. Tapi buku ini Alhamdulillah Ustaz Muhadir bin Haji Jul menyusunnya dan meletakkan setiap hadis tu ada sumber-sumbernya, matan-matan hadis, kemudian terjemahan, kemudian sanad dan sebagainya. Jadi di sana adalah kita boleh tahu status hadis tersebut. InsyaAllah tidak jadi keraguan lah. Jadi Ustaz Muhadir bin Haji Jul menyusun kepada kita untuk mempermudahkan kita nak berpegang ataupun nak memilih amalan mana mengikut kemampuan kita. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, ada orang dia kuat untuk istiqamah dengan istighfar. Lalu setiap hari dia memperbanyakkan istighfar. Bukan bermaksud dia melalaikan zikir yang lain, tidak. Tetapi dia menumpukan yang paling banyak adalah istighfar. Ada orang setiap hari dia memperbanyakkan jumlah selawat. Ada orang setiap hari dia sangat mampu untuk memperbanyakkan Al-Quran. Ada orang pula Al-Quran pun kurang, selawat pun kurang, istighfar pun kurang. Tetapi dia lebih bahagian apa? Membantu orang-orang yang susah. Itulah kehidupan dia. Cari orang susah, menyertai orang susah. Lepas tu dia pun keletihan, zikir pun kurang, baca Quran pun kurang, tapi yang wajib dia buat. Tak apalah. Itu kekuatan masing-masing. Ada orang bila dia buat kerja dan kerja dia tu dibuat bersungguh-sungguh dan dia buat pula untuk membantu kerja dakwah, membantu pula kerja kebajikan, Masya Allah. Maka insya-Allah setiap apa yang kita lakukan, yang penting kita ikat dengan apa? Jadikan ia sebagai satu ibadah. Walau bagaimanapun tuan-tuan puan-puan sekalian, disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih dicintai oleh Allah daripada meninggal, maksudnya mati syahid itu sendiri. Dan juga sedekah yang Rasulullah gambarkan dalam hadis tersebut, sedekah emas, perak yang begitu banyak. Iaitu apa dia? Amalan zikrullah. Amalan zikrullah. Walaupun kita disibukkan dengan apapun amal soleh yang lain, pastikan kita tetap teguh istiqamah dengan amalan zikrullah. Jika kita tidak mampu untuk memperbanyakkan semua zikir-zikir, sebab kita dengar subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim pun fadilat dia besar. Kemudian kita dengar lagi zikir hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah, pun best juga. La haula wala quwata illa billah pun best juga. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah pun banyak fadilat juga. Akhirnya kadang-kadang kita nak mengejar semua zikir, akhirnya kita pun tidak mampu untuk memperbanyak ataupun istiqamah. Subhanallah. Jadi dalam hal ini tidak mengapa kalau dalam banyak-banyak zikir ada satu dua zikir yang mana itulah yang paling banyak kita ulang-ulang dalam setiap hari kita. Masya Allah. Jadi pada tengah hari yang barakah ini, dah nak sampai tengah hari dah ni, betul lah tengah hari dah hampir 11.30, 11.35 dah. Jadi tuan-tuan puan-puan, untuk kita menambahkan lagi pahala kita, insya-Allah pahala yang mudah hanya di hujung jari. Bolehkah saya minta tolong untuk kita sama-sama tekan share, tekan butang share, dan insya-Allah mungkin ada 5-6 orang lagi akan masuk sama. Tanpa sedar kita mendapat pahala yang berganda kerana kita telah menganjurkan kebaikan. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud barang siapa yang menganjurkan sesuatu amalan yang baik, perbuatan yang baik, maka akan diberikan, akan dilipat gandakan, akan diberikan ganjaran pahala tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Faham ya? Contoh kita tekan butang share, kita hadir majlis ilmu dah dapat dah pahala. Kita tekan butang share dan buatlah sikit. Mari dengar tazkirah sempena Jumaat bersama Ustazah Asma. Terpulanglah buat caption macam mana. Mungkin ada 5 orang datang sama. Dan kita tak tahu pun siapa orang tu. Tetapi insya-Allah kita dapat pahala 6 orang hadir majlis ilmu. Kita satu dan 5 orang lagi. Jadi subhanallah, teknologi hari ini bukan sekadar memudahkan pelaku-pelaku maksiat, tetapi juga memudahkan orang-orang soleh menggandakan pahala. Jadi bila kita buat pula hari Jumaat, lagilah berganda pahala insya-Allah. Maka sama-samalah kita menjadi seseorang yang
mengajak orang lain kepada kebaikan. Subhanallah. Di sana ada juga firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Sadaqallahul azim, yang bermaksud tolong menolonglah kamu di dalam perkara kebaikan, 'alal birri, melakukan kebaikan, 'alal birri wat taqwa, dan perkara-perkara yang meningkatkan ketakwaan. Jadi salah satunya adalah dengan kita mengajak orang lain untuk mendengar kuliah, majlis ilmu, kan, tazkirah dan sebagainya. Itu salah satu cara kita tolong menolong sesama umat Islam. Masya Allah. Alhamdulillah, pertama kita akan kongsikan tentang amalan selawat. Masya Allah, amalan bersalawat ke atas Nabi SAW. Tuan-tuan, puan-puan, hari ini adalah hari Jumaat. Kita panggil hari ini adalah Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam. Kenapa hari Jumaat ini dinamakan Sayyidul Ayyam? Dan kenapa hari Jumaat ini menjadi satu hari yang istimewa? Masya Allah. Sebenarnya tadi saya ada tanda berkenaan kelebihan hari Jumaat. Okey, sebelum saya jumpa balik hadis berkenaan dengan hari Jumaat, okey, insya-Allah kita akan membaca iaitu berkenaan dengan selawat pada hari Jumaat. Hadis Nabi SAW riwayat Al-Baihaqi yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca hadis Nabi, boleh ya tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat sekalian ikut sama. Bismillahirrahmanirrahim. Aksiru alayya minas salati fi kulli yaumi jum'ah. Fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jum'ah. Faman kana aksaruhum alayya salatan kana aqrabahu minni manzilah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud, perbanyakkanlah selawat kepadaku pada setiap hari Jumaat, kerana sesungguhnya selawat umatku akan dipersembahkan kepadaku pada setiap hari Jumaat. Maka sesiapa yang banyak berselawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin, muslimat sekalian, hadis yang baru kita bacakan ini adalah salah satu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Dan seruan Nabi ini adalah untuk memperbanyakkan selawat ke atas baginda. Walaupun kalau dari sudut zahir kita nampak kenapa Nabi beria sangat nak suruh berselawat kepada baginda. Beria-ia itu bukan untuk baginda, tetapi sebenarnya untuk kita. Cuba kita perhatikan, subhanallah, daripada hadis Nabi ni. Nabi sebut apa? Nabi sebut, perbanyakkanlah selawat kepadaku pada setiap hari Jumaat. Pertama, ilmu yang pertama. Untuk hari Jumaat khusus, apakah zikir yang paling utama untuk kita memperbanyakkan pada hari Jumaat? Iaitu selawat. Selawat. Kita ada 7 hari, mungkin kita nak bahagikan. Kalau hari Sabtu, kita nak banyakkan zikir la ilaha illallah. Hari Ahad pula nak banyakkan zikir la haula wala quwata illa billah. Contoh. Lepas tu pada hari seterusnya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Contoh. Hari seterusnya kita nak memperbanyakkan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ini saya sebutkan bukan katanya ada dalil-dalil tertentu bahawa hari Sabtu zikir apa, Ahad. Tidak ada. Tidak ada pun hari-hari khusus melainkan hari Jumaat saja yang Nabi sebut. Hari Jumaat ini dilebihkan khusus fokus untuk selawat. Tetapi ada orang dia kata, Ustazah, saya dah letakkan pada hari-hari sekian saya nak memperbanyakkan zikir apa. Dan masa yang sama saya bukan melalaikan zikir yang lain. Saya tetap zikir, tetapi hari itu saya lebihkan zikir tersebut. Mudah-mudahan itu usaha saya untuk istiqamah. Jadi kalau orang yang buat begini tak ada masalah. Bukan dia kata ini daripada hadis Nabi ke sekian-sekian bersandarkan dalil-dalil, tidak. Itu adalah kaedah untuk dirinya sendiri supaya dia mudah untuk istiqamah. Subhanallah. Jadi pada hari Jumaat ni kita letakkan khusus memperbanyakkan selawat ke atas Nabi. Sebab apa? Itu adalah pesanan Nabi sendiri. Pesanan Nabi sendiri. Nabi berpesan kepada kita, perbanyakkanlah selawat kepadaku pada hari Jumaat, kerana sesungguhnya, ini yang kedua, selawat umatku akan dipersembahkan kepadaku pada setiap hari Jumaat. Maka sesiapa yang banyak berselawat kepadaku. Yang ketiga, maka sesiapa yang banyak berselawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat.
Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maha benarlah kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu tidak ada perkataan yang lebih benar daripada pertama perkataan Allah, kalamullah, iaitu Al-Quran. Janji Allah, amaran Allah, ganjaran yang Allah nak berikan, kata-kata Allah maha benar. Walaupun dalam Al-Quran kadang-kadang Allah menggunakan perkataan sumpah, kan, wal as, demi masa. Allah menggunakan perkataan takkid, iaitu untuk menguatkan. Walaupun kata-kata Allah itu maha benar, tapi dalam beberapa keadaan Allah memulakan juga dengan perkataan-perkataan untuk menguatkan sumpah Allah. Allahu Akbar. Dan kata-kata yang kedua yang maha benar, yang sangat benar, yang tidak ada keraguan, iaitu kata-kata daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, daripada hadis Nabi itu kita boleh dapat 3 ilmu. Yang pertama, pada hari Jumaat Nabi berpesan banyaklah berselawat ke atas Nabi. Yang kedua, iaitu pada hari Jumaat akan dipersembahkan selawat-selawat kita kepada Rasulullah. Dan yang ketiga, Nabi sebut sesungguhnya orang yang paling banyak berselawat kepadaku ialah orang yang sangat rapat denganku pada hari kiamat kelak. Maka tuan-tuan puan-puan sekalian, pada hari kiamat kelak tidak ada manusia yang kita lebih inginkan. Masya Allah, sekejap. Itu yang bunyi kuat tu kat sini. Tidak ada manusia yang kita lebih ingin untuk dekat pada di mahsyar kelak. Semua manusia ketika itu sedang mengarahkan dirinya, sedang meminta ataupun mengharap perhatian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu apa? Berupa syafaat. Ketika itu orang-orang di dunia ini, mungkin ketika hidup di dunia anak-anak mencari ibu ayah, mungkin ketika hidup di dunia rakyat mencari menterinya, mencari PM-nya, mencari MB-nya, menteri besarnya, kan. Mungkin ketika hidupnya ada manusia yang orang selalu merujuk dia. Tetapi di mahsyar kelak hanya satu manusia, hampir seluruh manusia daripada Nabi Adam sehinggalah manusia yang terakhir mencari siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana ketika itu digambarkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu menggambarkan tentang situasi ustazah dah menggambarkan tentang situasi yang mana para umat nabi-nabi terdahulu mencari nabi masing-masing, tapi nabi-nabi masing-masing pun mengangkat tangan dan masing-masing menyebut nafsi, 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 diriku, diriku. Bahawasanya para nabi menerangkan diriku sendiri belum tentu lagi lepas. Diriku sendiri belum lagi lepas daripada kemurkaan Allah. Dan salah seorang nabi berkata, sesungguhnya diriku, aku tidak pernah melihat kemarahan Allah sebagaimana marahnya Allah pada hari ini. Lalu para nabi menyebutkan, kamu pergilah mencari Muhammad kerana hanya dia saja yang boleh memberi syafaat kepada manusia yang lain. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, cuba kita bayangkan saat itu kita tak boleh nak bayang berapa bilion manusia, bahkan mungkin trilion. Bahkan kita pun tak boleh nak jangka, sebab manusia yang berkumpul daripada mahsyar bermula daripada manusia yang pertama, iaitu Nabi Adam alaihi salam. Maka seluruh manusia ketika itu sangat mengharapkan pertolongan, dan hanya seorang manusia yang boleh memberi pertolongan, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada syafaat yang lain disebutkan juga, iaitu syafaat Al-Quran. Itu daripada hadis Nabi yang sahih. Nabi bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran kerana ia akan datang pada hari kiamat kelak pemberi syafaat kepada pembacanya. Ya, kita sebutkan sebagai syafaat daripada Al-Quran. Kita ada juga bahagian syafaat para malaikat, tetapi di mahsyar syafaat Al-Quran dan juga syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana juga kita tahu adanya pengampunan Allah, tapi pada waktu yang sama adanya keadilan Allah, penghakiman Allah dan juga balasan dan juga ganjaran. Jadi ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan menghakimi manusia seadil-adilnya. Dan ada keadaannya yang mana Rasulullah akan merayu-rayu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni umatnya, untuk setiap orang umatnya. Dan digambarkan dalam satu riwayat menyatakan, setiap kali setiap umat Nabi Muhammad sedang dihisab, setiap kali itulah Nabi Muhammad akan berada bersama untuk memohon ampun daripada Allah bagi umatnya. Allahu Akbar, subhanallah. Maka kita ni kalau hidup atas dunia kan, kadang-kadang ada orang dia ada kelebihan, keturunan yang berpengaruh. Maka daripada dia dapat ayah, ibu ayah yang berpengaruh, mungkin sebab ada kuasa, mungkin ada pangkat dan sebagainya.
Jadi orang sebut kabel lah, kabel kan. Ada kabel, benda tu mudah, benda ni mudah, itu dapat, ini dapat. Dan sebenarnya, wallahualam, kadang-kadang kabel-kabel di dunia ini boleh merosakkan. Kadang-kadang salah guna kuasa dan sebagainya. Jadi, bayangkan dia, ada setengah orang bila nak memudahkan urusan hidup, urusan dunianya, dia jadi mudah betul dengan urusan menggunakan orang yang dia kenal, kabel-kabel tertentu. Maka bayangkan di akhirat kelak, kita dah tak ada dah kabel-kabel ni. Kita sedang berhadapan benar-benar dengan Allah Rabbul Jalil. Allah Malik Yaumiddin, iaitu pemilik hari pembalasan. Ketika itu, tidak ada pun raja-raja yang lain. Semua raja yang berada di dunia pada hari ini bukan lagi raja ketika itu, melainkan manusia-manusia yang sama hina dengan semua manusia yang lain. Ketika itu tidak ada lagi istilah presiden yang diagung-agungkan, perdana menteri, gubernur, menteri besar, apa pun jawatan tidak ada nilai sedikit pun. Tidak ada lagi raja melainkan hanya satu saja, iaitu Allah Rabbul Jalil Malik Yaumiddin. Manusia dalam keadaan sangat ketakutan kerana ketika itu di hadapan kita adalah neraka Allah yang sedang menyala-nyala, yang begitu hangil dan busuk sekali, yang mana tercium bau busuk api neraka itu sejauh 500 tahun perjalanan. Bayangkan keadaan yang sangat mengerikan. Dan ketika itu hanya seorang manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah, iaitu Nabi kita, yang mampu memberikan syafaat ataupun pertolongannya kepada manusia-manusia yang lain. Jadi Nabi memberikan kita satu khabar gembira sebenarnya dengan mengatakan bahawasanya barang siapa yang paling banyak berselawat kepadaku, maka dialah yang paling rapat denganku di mahsyar kelak. Maka kita, apa pilihan yang kita ada? Hari ini kita ada banyak pilihan. Kadang-kadang pilihan kita mengikut hawa nafsu dan sebagainya. Tetapi di mahsyar kelak kita tidak ada pilihan lagi. Melainkan kalau tidak syurga, na'udzubillah, neraka. Tidak ada pilihan yang lain. Maka kita sangat mengharapkan syafaat baginda. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, setiap hari, bukan khusus pada hari Jumaat saja, cuba latih diri kita dan anak-anak kita. Kalau benar kita nak masuk syurga sekeluarga, selalu ingatkan untuk memperbanyakkan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah ditanya, tuan-tuan puan-puan sekalian, saya pernah ditanya, Ustazah, kenapa kita kena banyak berselawat kepada Nabi? Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kan memang sudah disayang Allah, telah diampunkan Allah, dijamin syurga. Kenapa kita perlu mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan puan-puan, tahukah apakah maksud selawat? Allahumma, ya Allah, Allahumma salli ala, ya Allah, rahmatilah. Salli ala maksudnya rahmatilah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita fikir logik, Rasulullah telah pun dirahmati Allah. Rasulullah disayang, dicinta Allah. Rasulullah adalah kekasih Allah. Rasulullah sedang menikmati nikmat yang Allah sediakan di sisinya. Rasulullah dijamin syurga, diharamkan neraka. Tapi kenapa kita perlu minta Allah merahmati lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebab itu, justru itu ya tuan-tuan puan-puan sekalian, selawat itu sebenarnya untuk diri kita. Tetapi betapa hebatnya selawat ini sehinggakan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salam dan selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tapi Allah memulakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dengan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah perintahkan kepada kita, sallu alaihi wa sallimu taslima. Ucapkanlah selawat dan salam ke atas siapa? Ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, kenapa ia menjadi satu perintah? Itu perintah ya, bahkan di dalam solat ia jadi wajib. Maksudnya memberi selawat dan salam kepada Nabi diwajibkan oleh Allah. Hukumnya adalah wajib. Kalau kita tidak baca di dalam solat, maka solat kita tidak sah. Kenapa sampai begitu sekali? Baiklah, untuk menjawab soalan ini antaranya, bukan menjawab sepenuhnya. Di sana kita tidak tahu fadilat apa, kelebihan apa. Tapi subhanallah, di antaranya, kalau kita fikirkan muslimin muslimat sekalian, dengan dosa kita yang begitu banyak, daripada start kita balik sampai umur kita sekarang. Umur saya sekarang 37.
Subhanallah. Kalaulah saya balik umur 10 tahun, bermaksud saya dah pun menanggung dosa sendiri, kesilapan sendiri selama 27 tahun. Bermula daripada balik, kita dulu sekolah menengah, kemudian kita masuk universiti, kemudian alam pekerjaan. Kalau kita tanya satu bab saja, bab ghibah, iaitu bab mengumpat. Mungkin dah ramai orang pun kita mengumpat. Mengumpat kawan sekolah, mengumpat cikgu. Mengumpat kawan sekuliah, mengumpat pensyarah. Masuk kerja, mengumpat pula rakan kerja, mengumpat bos. Contohlah, itu belum masuk mengumpat adik-beradik, mengumpat ipar duai dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Itu baru sikit dosa lidah. Bahkan dosa lidah bukan ghibah saja, banyak lagi dosa lain. Belum masuk lagi dosa telinga, belum masuk lagi dosa mata, dosa tangan, dosa kaki, kan dosa fikiran-fikiran yang buruk, yang kotor, dosa hati-hati kita yang bersangka buruk dengan orang, yang benci, yang dendam dan sebagainya, yang riak, yang ujub, yang takabur. Na'udzubillah min zalik. Nak sebutnya di sini, dosa kita terlalu banyak, tuan-tuan puan-puan sekalian. Manakala amal soleh kita pula terlalu sedikit. Itu pun belum tentu diterima oleh Allah. Jika amal soleh kita itu akhirnya gagal dengan ujian Allah, lalu kita mengungkit, lalu kita rasa riak, lalu kita rasa ujub, kagum dengan sendiri. Subhanallah. Namun dengan teruknya keadaan kita dengan banyak dosa, dengan sedikit amal, Masya Allah, kalau ikutkan kita tidak layak untuk syurga Allah. Kita tidak layak, tuan-tuan puan. Tak layak kita nak bayangkan kita berada di syurga, kerana kita terlalu banyak sebab. Kita terlalu banyak sebab untuk dicampakkan ke dalam neraka Allah dibandingkan sebab untuk masuk syurga Allah. Subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan, kalau kita fikir-fikir secara jujur muhasabah diri, kita terlalu banyak sebab untuk dicampakkan ke dalam neraka berbanding sebab yang kukuh untuk dimasukkan ke dalam syurga Allah. Namun subhanallah, melalui satu amalan yang ringan pada lidah, tetapi ia adalah satu benteng kuat kita daripada api neraka Allah, iaitu berselawat kepada Nabi. Sebab itu di sana ada hadis Nabi SAW yang Nabi bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi asyara salawat, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali, dan Allah akan menggugurkan dosanya 10 kali, dan Allah akan menaikkan darjatnya 10 kali. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, justru itulah selawat ini sebenarnya bukan untuk Rasulullah, tetapi hakikatnya untuk kita. Kembali kepada kita. Dengan kita sekali berselawat kepada Rasulullah, maka kita akan dibalas 10 kali selawat oleh Allah terhadap kita. Tuan-tuan, puan-puan, layak ke kita nak dapat selawat daripada Allah? Apakah maksud Allah akan berselawat kepada kita? Membawa maksud Allah akan merahmati kita. Yang kita sebut tadi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Allah rahmatilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan dibalas dengan sekali berselawat kepada Nabi, kita akan mendapat rahmat Allah 10 kali ganda. Masya Allah. Sebab itu Nabi sangat memberikan kita galakan, saranan, bahkan Allah mewajibkan kita membacanya di dalam at-tahiyat. Kan at-tahiyat ada bagi salam dan juga ada salawat. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu kita bagi salam pada sekalian Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Complete. Sebenarnya orang yang pertama kita bagi salam setiap hari, memulakan hari itu kepada para nabi. Kemudian yang kedua kita memberi salam kepada diri kita sendiri, assalamu alayna. Kemudian kita terus memberi selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia sangat bertepatan dengan firman Allah tu, sallu alaihi wasallimu taslima. Berikanlah selawat dan juga ucapkanlah salam kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, Allahu akbar. Dengan hanya sekali selawat melayakkan kita mendapat rahmat Allah, selawat daripada Allah. Dan mudah-mudahan dengan banyak selawat melayakkan kita untuk dekat dengan Rasulullah di mahsyar kelak, dan melayak kita untuk mendapat syafaat Nabi. Akhirnya kita masuk syurga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, tadi kita baru baca satu hadis dengan berkenaan dengan kelebihan berselawat. Masya-Allah. Jadi kenapa ya disebutkan hari Jumaat? Kenapa hari Jumaat, tuan-tuan, puan-puan sekalian? Apa istimewanya hari Jumaat? Okey, sekarang dengarkan, saya ingin membaca matan hadis Nabi SAW tentang kelebihan hari Jumaat. Hadis ini adalah riwayat Abu Daud, An-Nasai dan lain-lain.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah fihi khuliqa Adamun wa fihi nafkhatu wa fihi sa'qatu fa aksiru alayya minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Faqala rajulun ya Rasulullah kaifa tu'radu salatuna alayka wa qad aramta? Qala inna Allaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, indah sekali hadis Nabi ni. Bismillah. Okey, dengarkan ya maksud hadis Nabi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya hari-hari kamu yang paling utama adalah hari Jumaat. Nabi kata hari yang paling utama adalah hari Jumaat. Padanya dijadikan Nabi Adam, padanya akan terjadi tiupan sangkakala, padanya terjadi kegemparan, maka perbanyakkanlah berselawat kepadaku pada hari Jumaat, kerana selawat kamu akan dipersembahkan kepadaku. Lalu ada seorang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah selawat kami akan dipersembahkan kepada Tuhan sedangkan Tuhan telah menjadi tulang belulang? Subhanallah. Sahabat bertanya, Rasulullah, bagaimana selawat kami akan sampai kepadamu sedangkan lepas kamu meninggal, kamu akan jadi tulang belulang, kamu akan hancur. Lalu baginda bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan bumi untuk memakan jasad para Nabi. Maksud Nabi menerangkan bahawasanya jasad para Nabi ini akan tetap terpelihara, akan tetap kekal cantik elok walaupun setelah meninggal dunia, walaupun di dalam tanah. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi hadis tersebut menggambarkan tentang kelebihan berselawat kepada Nabi pada hari Jumaat dan kelebihan hari Jumaat. Masya Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Seterusnya, jika kita melihat tentang berkenaan dengan selawat, di sana ada banyak lagi lah hadis Nabi yang menerangkan kelebihan berselawat. Antaranya hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Boleh ikut saya ya. Tuan-tuan puan-puan boleh ikut hadis Nabi. Walaupun duduk di mana-mana pun, cuba ikut. Bila saya baca, ikut. Dan saya akan baca perlahan. Boleh ya? Sebab kita ambil barakah membaca matan hadis Nabi. Okey, kita mula balik. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang ya? Saya baca, ulang. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya hina yusbihu ashran wa hina yumsi ashran adrakathu syafa'ati yaumal qiyamah. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Mudah-mudahan tuan-tuan puan boleh ikut saya ya tadi tu. Okey, alhamdulillah. Maksudnya daripada Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asku pada waktu pagi sebanyak 10 kali, dia akan mendapat syafaatku pada hari kiamat." Subhanallah, Allahu Akbar. Tuan-tuan puan-puan sekalian, baiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam kita kan, kalau kita sayang sangat anak kita, kita nak suruh dia buat perkara baik kan. Kita umpan anak kita tu kan, kadang-kadang tak salah kita umpan bila nak suruh buat baik. Contoh, kadang-kadang kalau saya sendirilah, saya nak latih anak-anak ni bangun awal pukul 5 pagi. Dan saya akan buat giliran. Saya akan kata, okey, esok siapa yang kejutkan Umi Abi dan kejutkan semua orang pukul 5 pagi, nanti Umi nak bagi upah. Maksudnya kita nak pancing ataupun kita nak umpan lah supaya dia bangun awal. Esok tu yang biasa yang susah nak bangun liat pun, elok dia sedar je jam tu bunyi.
Kalau tak, jam tu sampai habis suara lah berbunyi, dia tak bangun. Tapi bila ada umpan tu, wallahu alam macam mana semangat tu kan, 5 pagi dah bangun, segar dah semua. Lepas tu masing-masing menuntutlah upah. Bukanlah upah mahal sangat, tetapi daripada situlah bentuk pendidikan yang akhirnya mereka biasa bangun 5 pagi dah bangun sendiri. Akhirnya kita dah tak bagi upah lagi dah. Masya Allah, Rasulullah SAW, maha baiknya Rasulullah, sangat baiknya Rasulullah. Rasulullah pujuk kita tuan-tuan puan-puan supaya rajin berselawat, sampai Nabi kata, barang siapa yang berselawat kepadaku 10 kali. Saya nak tanya, 10 kali tu banyak ke? Tak banyak tuan-tuan puan-puan sekalian. Dinilaikan dengan ganjaran yang kita akan dapat. Dinilaikan dengan fadilat yang begitu besar. 10 kali tu tak banyak. Nak cakap baiknya Rasulullah, Rasulullah tak letak walaupun bunyi 10 tu macam rendah kan, 10 tu macam biasa je. Tetapi selawat yang bagaimana? Bukan selawat dalam keadaan lalai. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Mata melilau. Tetapi belajarlah kita untuk setiap pagi untuk berselawat kepada Nabi dengan tenang, dengan khusyuk, dengan rasa cinta, dengan rasa manis, dengan rasa nikmat. Duduk hadap kiblat. Kalau boleh berwuduk. Duduk bukan sambil-sambil. Kita boleh selawat banyak-banyak sambil bawa kereta, betul kan? Pasang selawat, lepas tu selawat. Sampailah kita tiba di tempat dituju. Boleh. Tetapi dia tak sama dengan kita duduk betul-betul. Bawa hati, bagi tumpuan, fikiran, bayangkan Rasulullah, kan, senyuman, contohnya begitulah. Kemudian bawa, hadirkan hati kita, lepas tu berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau ditanya, Ustazah, selawat mana yang paling afdal? Itu dah dijawab oleh Rasulullah. Selawat yang paling afdal adalah selawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam At-Tahiyyat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu namanya selawat Ibrahimiyah. Selawat itu sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, setelah turunnya perintah untuk bagi salam dan selawat pada Nabi, ada seorang sahabat Nabi datang, ya Rasulullah, kami tahu bagaimana untuk memberi salam kepadamu, tapi ajarkanlah kami bagaimana untuk berselawat kepadamu. Sebab ketika itu Nabi duduk depan sahabat je. Jadi sahabat cuma, Assalamualaikum ya Rasulullah. Allah indahnya kan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Sebab Nabi duduk depan, tahulah macam mana mudah yang nak bagi salam kan. Tapi sahabat bertanya, bagaimana untuk kami berselawat kepadamu. Lalu Rasulullah SAW mengajarkan kepada Nabi Muhammad, mengajarkan kepada sahabat selawat Ibrahimiyah, dan Nabi kata, itulah sebaik-baik selawat, itulah sebaik-baik selawat yang paling afdal. Jadi mungkin kita boleh daripada hadis Nabi tadi tu, untuk kita belajar selawat 10 kali pagi, selawat 10 kali petang. Yang mana petang ni bila? Lepas asar sampai maghrib. Itulah maksud waktu petang. Start lepas asar sampai maghrib. Pagi pula Ustazah, pagi start lepas subuh sampailah zuhur. Panjang tu waktu pagi. Kalau boleh sebelum pukul 12. Samalah, kita boleh katakan macam ni lah. Pagi tu bila? Iaitu waktu duha. Sebenarnya lepas subuh tu, sebelum duha dah start pagi dah tu. Maksudnya terbit fajar itu pagilah. Sampai pukul berapa? Sampailah sebelum zuhur. Kalau boleh belum pukul 12 tu paling afdal lah. Jadi kita selawat pada Nabi dengan selawat yang sempurna. Kita boleh baca selawat Ibrahimiyah. Kalau rasa panjang sangat tak mampu, tak apalah, ambil yang pendek pun. Yang paling utama khusyuk, tenang, fokus, bawa, hadirkan hati kita, rasa sayang, rasa rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, Allahu akbar. Nabi SAW pernah menjawab soalan seorang sahabat Nabi di kalangan orang Arab Badui. Ya Rasulullah, bila berlakunya kiamat? Lalu Rasulullah menjawab, apa persiapan kamu menghadapi kiamat? Kemudian orang Arab Badui menjawab, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, ibadahku biasa-biasa je, tetapi dalam hatiku ada rasa cinta kepadamu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, anta ma'man ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta. Subhanallah. Orang yang berselawat kepada Nabi dengan penuh rasa cinta, bahkan tergambar pada wajahnya ketika berselawat pada Nabi. Mungkin akan tersenyum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mungkin akan tersenyum. Mungkin akan menangis. Subhanallah. Sahabat-sahabat, muslimin muslimat sekalian,
Boleh tak kita ambil sedikit masa sekarang, kita ambil tangan kanan kita dan kita letakkan di dada kita, cuba rasakan degupan jantung. Pejamkan mata, kemudian kita rasakan degupan jantung kita. Jantung kita ada mana? Di sebelah kiri sikit kan? Rasakan degupan jantung tu. Subhanallah. Boleh tak ikut saya? Tuan-tuan, puan-puan, sahabat sekarang, cuba ikut saya, letakkan tangan di dada kita dan sebut Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ya Habib, salamun alaik. Ya Rasul, salamun alaik. Salam sejahtera buatmu, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami umatmu. Kami merinduimu, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami umatmu. Kami mengharapkan syafaatmu, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami umatmu, ya Rasulullah. Kami merindukan pertemuan denganmu, ya Allah. Kami merindukan pertemuanmu, ya Rasulullah. Ya Allah, izinkanlah ya Allah untuk kami bertemu dengan Nabi kami, ya Allah. Untuk kami melihat wajah baginda, ya Allah. Untuk kami mendengar suara baginda, ya Allah. Untuk kami sama-sama berkumpul di syurga, ya Allah. Bersama dengan Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kami menyintaimu, ya Rasulullah. Kami merinduimu, ya Rasulullah. Syafaatkanlah kami, ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat sekalian, kan mudah, selawat itu dah semua orang hafal. Namanya selawat Ibrahimiyah. Daripada sejak kecil lagi kita dididik, diajar untuk menghafal selawat ni, iaitu dibaca dalam at-tahiyat. Cuba kita istiqamah. Sekarang kan masih waktu pagi lagi, dah habis je kuliah kita ni, lebih kurang dalam 15 minit saja lagi. InsyaAllah kita terus mengambil sedikit masa untuk membacakannya sebanyak 10 kali. Kemudian pada waktu petang pula 10 kali. Maksudnya di sini bukan wajib Ibrahimiyah. Kalau siapa yang nak selawat pendek pun boleh. Contohnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, boleh juga. Allahumma salli ala Muhammad saja, boleh juga. Ataupun Allahumma salli wa sallim wa barik alaih pun boleh juga. Subhanallah. Okey, hadis seterusnya yang terakhir berkenaan dengan selawat. Supaya insya-Allah walaupun hari ini kita tak banyak boleh kupas amalan, mudah-mudahan perkongsian tentang kelebihan selawat ini, tututan selawat ini menjadikan kita umat Nabi Muhammad yang memahami erti selawat. Dari sudut fadilat, dari sudut bagaimana kaifiat untuk beramal dan dari sudut meningkatkan kualiti selawat dengan khusyuk, dengan tenang dan sebagainya. Subhanallah. Baiklah, hadis seterusnya kita sama-sama baca ya. Ni sahabat-sahabat yang berada di dewan pun kita sama-sama ikut ya. Okey, kita akan bacakan satu lagi hadis Nabi riwayat An-Nasa'i. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi ashra salawat wa huttat anhu ashru khati'at wa rufi'at lahu ashru darajat. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, ini antara kelebihan besar berselawat kepada Nabi. Sebab itu kita sebutkan selawat ini adalah untuk kita. Bukan semata-mata
untuk kita berikan ataupun doakan untuk Rasulullah, tapi doa itu kembali kepada kita. Baiklah, maksudnya ialah daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berselawat atasku dengan sekali selawat, Allah akan berselawat, yakni memberikan rahmat atasnya dengan 10 selawat, iaitu 10 rahmat, 10 kali ganda rahmatnya. Dihapuskan 10 dosa kesalahannya dan diangkat 10 darjat untuknya. Subhanallah, semuanya 10-10. Nabi sebut siapa yang berselawat kepadaku satu kali, Allah akan berselawat, yakni Allah akan memberikan rahmatnya kepadanya berapa kali? 10 kali ganda. Dan Allah akan menghapuskan dosa-dosanya 10 kali ganda, 10 dosa kesalahannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan darjatnya 10 kali. Masya Allah, Allahu Akbar. Tidak ada imbuhan ataupun ganjaran ataupun subhanallah kelebihan fadilat yang setara ini keindahannya. Yang ketiga-tiga ini semuanya yang kita perlukan. Dinaikkan darjat di sisi Allah, darjat di sisi manusia terkubur bila kita mati. Tapi darjat di sisi Allah saat hidup lagi akan dimuliakan, akan dilindungi, akan dijaga oleh Allah. Orang yang darjatnya mulia di sisi Allah, Allah tidak akan membenarkan mana-mana manusia untuk menghinanya, untuk menyakitinya dan sebagainya. Masya Allah. Dan kita sungguh mengharapkan saat kita mati dalam keadaan bersih daripada dosa. Daripada mana kita boleh dapat semua itu? Daripada amalan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, kau nak cerita pasal kelebihan selawat, saya ada banyak himpunan kisah. Kisah yang berlaku pada zaman Rasulullah, kisah yang berlaku pada zaman sahabat, pada kisah-kisah wali Allah dan sebagainya. Masya Allah. Kisah Sufyan As-Sauri, kisah seorang lelaki yang mana mati dalam keadaan su'ul khatimah, sampai wajah dia, seluruh tubuhnya bertukar hitam legam, tapi akhirnya bertukar kembali putih cerah kerana apa? Amalannya yang begitu banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya pertolongan Nabi, syafaat Nabi ini bukan sekadar ketika di mahsyar, bahkan orang yang rajin, yang banyak berselawat kepada Nabi sendiri dah dapat kelebihan itu saat hidup di dunia lagi, iaitu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Masya Allah. Muslimin, muslimat sekalian, seterusnya, sebab kita tinggal lebih kurang 5 minit saja lagi, jadi banyak sangat sebenarnya. Subhanallah, Allahu Akbar. Banyak yang nak dikongsikan, antaranya bacaan menggandakan amalan. Subhanallah. Kemudian dalam banyak-banyak ni kita pilih ni lah, iaitu kelebihan istighfar. Eloklah tu gabungan kan? Kelebihan istighfar, tadi tu kelebihan selawat. Okey. Jadi ini antara amalan sunnah, amalan yang Nabi minta kita umat akhir zaman buat. Mudah-mudahan jadi benteng daripada fitnah akhir zaman. Masya Allah. Okey, kita akan membacakan, iaitu berkenaan dengan kelebihan istighfar. Masya Allah. Okey. Berkenaan dengan kelebihan istighfar ni, insyaAllah kita akan membaca pada muka 157. Buku ni, tuan-tuan puan-puan, harganya murah saja. RM15. Comel kecil je. RM15. Kalau siapa yang berhajat untuk memiliki buku ni, boleh tinggalkan komen. Kita pun insyaAllah akan menjualnya. Memudahkan sahabat-sahabat semua. Boleh tinggalkan komen. 40 hadis, amalan sedikit, pahala berganda. Maksudnya amalan tu ringan dibuat, tapi pahalanya luar biasa, fadilatnya luar biasa. Masya Allah. Hari ni tadi kita baca daripada kitab ni semua tadi tu, kelebihan berselawat pada Nabi tu. Jadi kadang kita ni bukan tak nak berselawat, tapi kita tak tahu fadilat, jadi kita kurang semangat. Bila kita dah dengar kelebihan selawat tadi tu berdasarkan hadis Nabi, jadi insyaAllah kita lebih kuat bersemangat untuk berselawat dengan kaedah-kaedah yang benar. Okey, jadi insyaAllah buku ni pun boleh tinggalkan komen saya nak, ataupun tekan je link yang kita share. Buku hanya berharga RM15. RM15 kadang-kadang kita makan, untuk sekali makan je RM15. Kalau lagi kalau makan kedai-kedai fast food, kedai-kedai yang mahal, RM15 tu sekali kenyang. Tapi dengan RM15 ini, kemungkinan besar, bukan kemungkinan saja, insya-Allah boleh menyelamatkan kita daripada api neraka Allah dan boleh mendekatkan kita dengan syurga Allah. Sebab mana tahu daripada himpunan amalan yang dikumpulkan di sini,
kita akhirnya menjadi orang-orang yang soleh. Subhanallah. Okey, sekarang saya buka muka surat 157, iaitu berkenaan dengan kelebihan istighfar dan dipilih dalam bab ini iaitu Sayyidul Istighfar. InsyaAllah saya akan bacakan hadis ini. Saya seorang pun tak apa sebab masa dah suntuk. Saya baca je untuk mendapat barakah membaca matan hadis Nabi. Tak ikut pun tak apa. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu minum air dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. An Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala an taqula Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قال صلى الله عليه وسلم ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hadis yang ke-158. Subhanallah. Hadis ini di sini catatannya adalah hadis yang ke-1. Hadis 1 Sayyidul Istighfar. Okey. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan Sayyidul Istighfar ini iaitu sebuah hadis yang menerangkan tentang satu istighfar yang diberi gelaran penghulu istighfar. Dan saya kira semua sahabat-sahabat sekalian, hampir semua daripada kita dah tahu tentang Sayyidul Istighfar. Cuma pada pagi Jumaat yang barakah ini, Allah mengizinkan kita untuk saling mengingat kembali. Sebab ramai yang dah tahu, tetapi bukan semua orang mampu istiqamah beramal. Cuba kita perhatikan sabda Nabi SAW yang bermaksud. Daripada Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, bacalah. Nabi kata bacalah. Yang kita bacakan tadi tu. Allahumma anta rabbi. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Subhanallah. Itu, bacalah itu. Dan nanti tengok maksud dia. Kan bacalah maksud dia. Yang ni kalau nak Google cari je. Tekan Google tu kan. Encik Google kita tu. Tekan saja penghulu istighfar akan keluar. Dan kalau boleh bila kita baca, dah baca tu bacalah terjemahan. Nabi kata apa? Baginda bersabda, sesiapa yang membacanya pada waktu siang, iaitu pada waktu pagi, dengan yakin lalu meninggal dunia pada hari itu juga sebelum malam, maka dia adalah ahli syurga. Dan barang siapa yang membacanya pada waktu malam dengan yakin, lalu ia meninggal dunia sebelum pagi, maka dia adalah ahli syurga. Subhanallah, Allahu Akbar. Tuan-tuan, puan-puan, selawat, kelebihannya dapat jaminan dekat dengan Rasulullah di mahsyar, di kiamat kelak. Kemudian dapat syafaat Nabi, pertolongan Nabi. Manakala istighfar yang dinamakan Sayyidul Istighfar, penghulu istighfar. Nama gelaran penghulu istighfar ini bukan diberi gelaran oleh manusia, oleh kita, tetapi itu diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan penghulu istighfar ini kelebihannya adalah dapat jaminan syurga. Nabi sebut, Allahu Akbar, barang siapa yang membacanya pada waktu siang, iaitu pada waktu pagi, qabla an Nabi sebut di sini, barang siapa yang membacanya man qalaha minan nahari, pada waktu siang. Siang ni kita kata lepas terbit matahari lah, pada waktu pagi, masya-Allah, pada waktu siang membacanya dengan yakin. Tapi Nabi mengikat dengan yakin. Nanti kita jelaskan sikit. Sekiranya dia meninggal antara waktu pagi hinggalah malam, maka dia adalah ahli syurga. Kalau dia meninggal, dicatat baginya bakal ahli syurga. Subhanallah.
Dan barang siapa membaca pula pada waktu malam ataupun baca lepas asar ke, baca lepas maghrib ke, jika dia meninggallah pada waktu malam tersebut, antara waktu malam hinggalah nak waktu siang pula, maka dicatat baginya bakal penghuni syurga. Subhanallah, Allahu Akbar. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, Sayyidul Istighfar yang kita bacakan tadi merupakan satu amalan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan amalan tersebut kita boleh dapat jaminan syurga. Di sana ada orang yang bertanya, "Ustazah, takkan semudah itu kan dapat jaminan syurga? Bagaimana kalau orang tu baca pagi, baca malam, istiqamah, tapi dia tak tutup aurat, tapi dia bukan suami yang berlaku adil, bukan suami yang menjalankan amanah. Macam mana Ustazah, dia baca pagi petang tapi dia isteri yang menyakiti hati suami. Dia baca Ustazah pagi petang tapi dia contohnya tak solat. Lepas tu dia kerja pun tak amanah. Contohnya begitu kan. Akhirnya kita akan menjawab bagaimana? Mustahil orang yang membaca Sayyidul Istighfar masih mampu untuk melakukan kemungkaran. Mustahil. Mustahil. Kerana dengan Sayyidul Istighfar itu sendiri kalau dibuat dengan yakin. Sebab itu Nabi sebut, barang siapa yang membacanya dengan yakin. Maksudnya dia membacanya dengan bersungguh-sungguh, dengan menghayati bacaan, dengan memahami apa yang dibaca. Dan daripada pembacaan itu, subhanallah, kalau betul dia baca dengan sungguh-sungguh, dengan yakin, dia tak akan lagi mampu untuk membuat maksiat. Cuba perhatikan maksud. Sebab itu saya sebut kena baca dengan maksud. Kalau kita baca maksud Sayyidul Istighfar itu sendiri, yang bermaksud, Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Aku berada dalam janji untuk mentaatimu sejauh mana kemampuanku. Aku berlindung kepadamu daripada keburukan yang pernah aku lakukan. Aku mengakui semua nikmat yang telah Engkau berikan dan aku mengakui semua dosa yang pernah aku kerjakan. Oleh itu ampunilah semua dosaku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa selain Engkau. Subhanallah. Sebab itu kita tak boleh memandang surface saja, memandang zahir je. Kita tak boleh kata, mudahnya nak masuk syurga, jamin syurga, mati je jadi ahli syurga dengan baca Sayyidul Istighfar. Sebab kita tak memahami pengertian yang Rasulullah sampaikan. Rasulullah sebut terikat dengan yakin. Barang siapa yang membacanya pada waktu pagi dengan yakin dan membacanya pada waktu malam dengan yakin. Maksud yakin ini menuntut kita menghayati, memahami, kemudian kita membaca dengan makna, kemudian kita membuktikan apa yang kita sebut. Perhatikan maksud Sayyidul Istighfar tu awal lagi. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Pertama. Yang kedua, Engkau telah menciptakan aku adalah hamba-Mu. Yang kedua, kita mengakui bahawa Allah pencipta dan kita hamba. Bila kita mengakui hamba, kita terus sedar diri, tuan-tuan puan. Sedar diri, kita bukan siapa-siapa, kita hamba. Hamba ni tak ada hak pun nak kata tidak kepada perintah Allah. Hamba ni tak ada hak pun. Kalau kita sedar kita hamba Allah, kita tak ada hak pun untuk melakukan apa yang Allah larang. Kemudian tengok kita sebut apa lagi? Aku berada dalam janji untuk mentaatimu. Kita terus dalam Sayyidul Istighfar ni ada janji dengan Allah. Aku berjanji untuk mentaatimu. Kalau kita sebutlah perkara ni setiap pagi, tuan-tuan puan, subhanallah, insya-Allah kita akan berubah. Kita akan berubah menjadi isteri yang lebih baik, wanita yang solehah. Kita tak akan menangguhkan lagi hijrah. Kita tak akan kata tunggu Ramadan nantilah saya akan berhijrah. Tunggulah saya bersedia. Kita nak tunggu kita bersedia, mati tak tunggu kita bersedia ya. Malaikat maut kalau nak datang ambil nyawa kita, janganlah lagi aku dah rancang nak berhijrah pakai tudung nanti bila Ramadan tahun depan, aku belum ready. Malaikat maut takkan lambat sesaat. Malaikat maut, kematian tak akan tunggu kita bersedia. Sebab itu lebih baik kita jangan menangguhkan apabila dah datang, dah rasa keinginan untuk berubah, terus berubah. Jangan rancang-rancang waktu yang ngam-ngam, waktu sekian-sekian, bimbang itu, bimbang ini. Sebab segala halangan kebimbangan itu sebenarnya tak real. Yang real adalah mati. Yang real adalah syurga itu benar, neraka itu benar. Yang kita duduk bayang kalau kita berubah nanti rezeki kita sempit ke, nanti orang tak terima kita, itu bayangan-bayangan yang diberikan oleh syaitan, oleh hawa nafsu supaya kita melambatkan hijrah.
Allahu Akbar. Jumaat yang barakah ini tuan-tuan puan-puan, saya menyeru kepada sahabat-sahabat sekalian, kalau barang siapa yang nak hijrah, memakai pakaian yang lebih longgar, tudung yang lebih labuh, maka buatlah secepat mungkin, kerana malaikat maut tidak akan melambatkan tugasnya walaupun sesaat. Dan kalaupun kita berubah baru 5 minit, baru 1 hari, dan ketika itu kita telah pun diambil nyawa, kita telah dicatat bagi orang yang taat kepada perintah Allah. Walaupun baru sehari je betul-betul taat. Dah 30 tahun dah menentang perintah Allah, dah 40 tahun dah menentang, dah 50 tahun dah. Walaupun hanya 1 hari kita baru taat perintah Allah, kita mati dalam keadaan dicatat orang yang mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling kita takut ialah sama ini kita taat perintah Allah, tiba-tiba bila menganjak umur 30, 40, kita mula nak melarang pula. Kita mula terikut-ikut. Kita dah berlama tahun dah kita taat perintah Allah. Kita takut kita mati dicatat sebagai orang yang melanggar perintah Allah dan melakukan larangan Allah. Na'udzubillahi min zalik. Muslimin muslimat sekalian, Sayyidul Istighfar ini dia bukan sekadar memohon ampun kepada Allah, sebab permohonan ampun itu hanya ada pada hujung. Tetapi daripada awal adalah pengakuan demi pengakuan. Pengakuan bahawasanya Allah menciptakan kita. Pengakuan bahawasanya kita hamba Allah. Pengakuan bahawasanya kita berikrar untuk mentaati Allah. Pengakuan bahawasanya kita ini melakukan banyak dosa. Pengakuan bahawasanya Allah memberikan kita pelbagai nikmat. Hujung barulah, ya Allah, aku memohon ampun di atas dosa-dosaku. Subhanallah. Sebab itu Nabi SAW mengajarkan kita Sayyidul Istighfar ini perlu dibaca dengan yakin. Dengan yakin. Yakin ni dengan percaya apa yang kita sebut dalam Sayyidul Istighfar. Nescaya orang yang benar-benar membuat seperti mana yang Rasulullah minta, membaca Sayyidul Istighfar dengan yakin, dengan ikhlas, dengan membuktikannya, maka insya-Allah kita akan berubah dan akhirnya benar-benar kita mati dalam keadaan dijamin syurga. Sebab Nabi sebut, siapa yang mati membaca Sayyidul Istighfar pada waktu pagi sehinggalah waktu petang, kalau dia mati dah antara tempoh tersebut, dia dijamin, dia dicatat sebagai ahli syurga. Subhanallah, Allahu Akbar, muslimin muslimat sekalian. Saya kira itulah perkongsian kita. Kita lebih kurang dalam sejam 10 minit bersama pada pagi yang barakah hari Jumaat yang mulia ini. Mudah-mudahan video kita ni, video live kita ini diulang-ulang, didengar-dengarkan selalu. Kemudian tuan-tuan puan-puan, saya menyeru juga untuk lihat juga kita setiap kali kita ceramah, kita akan upload di YouTube, dan sebagai satu sokongan dakwah kepada dakwah kami, maka subscribe lah YouTube kami, channel yang nanti kita akan share. Ustazah Asma Harun channel, kita cuba share link YouTube dan subscribe, kemudian ulang-ulang dengar. Dengan itu kami juga mendapat sumber pendapatan tambahan daripada link YouTube tersebut dan membantu kembali kerja dakwah kita. Subhanallah. Kemudian yang kedua, saya mengambil kesempatan ini untuk mengajak sahabat-sahabat sekalian. Ini sebenarnya kita nak buat ni tadi tu. Apa ni, kita nak buat backdrop tadi. Tak perasan pula dialihkan. Ustaz boleh ambil jap? Okey, kami ingin menjemput sahabat-sahabat semua untuk hadir ke satu saya bangunlah ya, Syira. Tapi Syira adjust kamera. Okey, untuk hadir ke satu webinar, iaitu webinar ni membawa maksud seminar secara online lah, webinar, web seminar. Jadi webinar kan. Jadi seminar online yang tertutup. Kenapa tertutup? Ini adalah ikhtiar kami untuk mencari dana bagi kelangsungan kerja kebajikan dan dakwah kami. Dan ini kali pertama sebenarnya Ustazah Asma buat kuliah berbayar dan tertutup. Selama ni terbuka, free, tak ada masalah. Kita share je kan. Tapi kita sebab dalam tempoh PKP, kami juga perlu mencari sumber kewangan. Mungkin boleh hadiahkan kepada orang tersayang. Boleh seorang ibu ayah hadiahkan webinar ni kepada anak-anak dia. Kan? Kemudian isteri beli, lepas tu sama-sama dengar dengan suami. Kemudian mungkin ada adik-beradik nak hadiahkan kepada adik-beradik dia. Jumlah webinar, seminar online kita. Dan insya-Allah akan berlangsung pada hari Ahad ni. Boleh tekan link yang dikongsikan tuan-tuan puan-puan, dan webinar kita adalah panel yang pertama saya sendiri iaitu Ustazah Asma Harun, dan panel kedua iaitu Ustaz Paharul Muhammad Joy, dan yang ketiga sebenarnya suami saya sendiri, Encik Tengku Fazi, Tengku Yahya. Subhanallah. Jadi saya akan membawakan tajuk Ibu Benteng Fitnah Akhir Zaman.
Sebab tajuk webinar kita sebenarnya temanya adalah sekeluarga menuju syurga. Sekeluarga menuju syurga. Tajuk yang saya akan bawa ialah Ibu Benteng Fitnah Akhir Zaman. Kemudian Ustaz Fahrul akan membawa Ayah Kemudi Kami ke Jannah. Subhanallah. Sebab tajuk kita ada sekeluarga menuju syurga. Saya akan membawa part Ibu Benteng Fitnah Akhir Zaman. Kemudian Ustaz Fahrul pula membawa tajuk Ayah Kemudi Kami ke Jannah. Dan pada sebelah petang kita buat satu hari ni webinar ni. Pagi sampai petang. Pada bila? Ahad ini. Tinggal lusa dah. Jadi insya-Allah tempat yang masih ada lagi dan kita nak seramai mungkin sebenarnya terlibat dengan hanya bayaran RM60 saja. Sebelah petang pula kami akan berforum. Saya gabung dengan Ustaz Fahrul, kemudian moderatornya iaitu suami sedia iaitu Encik Tengku Fazli, membawakan tajuk Qu anfusakum wa ahlikum nara, iaitu peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. InsyaAllah antara yang akan dikupas ketika forum ialah apakah perkara-perkara yang menyebabkan seorang suami itu dicampakkan ke dalam neraka dan apakah perkara-perkara yang menyebabkan seorang wanita iaitu isteri itu dicampakkan ke dalam neraka, dan kita akan kupas juga apakah amalan-amalan yang boleh menyelamatkan kita daripada api neraka. Kita akan kumpulkan amalan-amalan yang mana Nabi sebut amalan itu menjadi benteng daripada api neraka Allah. Jadi petang tu memang kita bawakan tajuk Qu anfusakum wa ahlikum nara, itu firman Allah yang bermaksud peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk hari Ahad ni satu hari pagi sampai petang ia adalah tertutup, berbayar RM60 secara online. FB tertutup dengan yuran, sebenarnya itu sumbangan. Dengan sumbangan RM60, dan sumbangan itu sebenarnya kembali semula kepada tuan-tuan puan juga. Sebab akan dapat manfaat, akan dapat perkongsian, dapat pahala sama sebab apa? Ia menyumbang kepada kerja amal dan kerja dakwah kita. Subhanallah, Alhamdulillah. Sekadar itulah ya tuan-tuan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian. Okey, untuk di IG siapa yang nak sertai boleh DM. Boleh DM, tapi kena melalui FB lah sebab kita akan buat FB group yang tertutup. Dan insya-Allah bukan itu saja, tuan-tuan puan juga akan dapat e-book percuma nanti. Dengan RM60 tu webinar satu hari dan dapat e-book percuma iaitu himpunan doa-doa pengikat kasih. Dah siap dah ibu tu. Cantik tuan-tuan puan sekian. Kita himpunkan doa-doa untuk pengikat kasih suami isteri, yang kasih anak-anak, masya-Allah, berdasarkan firman Allah, berdasarkan hadis Nabi dan juga yang disusun oleh para alim ulama. InsyaAllah. Jadi antara kelebihan lagi boleh je akses tu sepanjang masa. Maksud nak ulang-ulang lagi tengok dan sebagainya. Kita akan buat satu seminar yang ilmiah, seminar yang insyaAllah kita mempersembahkan dengan ada nota dan sebagainya, supaya mana tahu inilah detik permulaan untuk kita mengubah menjadi sebuah keluarga syurga, keluarga syurga di dunia dan juga keluarga syurga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah tuan-tuan puan sekalian, sekadar itulah daripada saya membawakan tajuk berkenaan dengan sunnah Rasulullah, bimbingan terbaik akhir zaman. Terima kasih kepada pihak menganjur iaitu Persatuan Kaki Tangan Islam Lembaga KWSP. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa hari Jumaat buat apa? Banyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jangan lupa istighfar, penghulu istighfar pada setiap pagi dan juga pada waktu petang. Kalau lupa petang, pada waktu malam. Sehingga bertemu lagi tuan-tuan puan sekalian. Petang ini ada satu lagi kuliah bersama dengan saya. InsyaAllah set waktu dengan pukul berapa ya? Pukul 2.30. Membawakan tajuk. Nanti kita akan share posternya. Sekian, saya mohon maaf salah dan silap. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I love you all so much. I love you more. I love you much more. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin.